أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, dapat bersama-sama menambahkan kefahaman terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ataupun kita baca cerita sahabat Nabi yang ke-12, sahabat Nabi yang ke-12 daripada kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, karangan Dr. Abdul Rahman Raf'at Al-Basha, iaitu pada pagi ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memeluk agama Islam pada awal lagi. Beliau memeluk agama Islam daripada peringkat awal lagi. Disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitani sadisa sittatin wa ma 'ala dhahril ardi muslimun ghairana. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahawasanya beliau adalah orang yang keenam. Orang yang keenam memeluk agama Islam. Beliau adalah orang yang keenam memeluk agama Islam, yang mana beliau sentiasa bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam semua, boleh dikatakan dalam kebanyakan peperangan, termasuklah dalam perang Badar. Dan beliau mempunyai kisah yang menarik berkenaan ataupun dalam perang Badar ini, kerana beliau telah berjaya membunuh Abu Jahal. Beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud yang berjaya membunuh Abu Jahal. InsyaAllah lepas pada ni yang berceritalah bagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud berjaya membunuh Abu Jahal. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud ini awaluman jahara bil Qur'ani bi Makkatal Mukarramah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah sahabat yang pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di Makkatul Mukarramah ataupun di tepi Kaabah. Masa tu tentangan hebat daripada musyrikin Mekah, siksaannya, ujiannya kepada golongan-golongan as-sabiqun al-awwalun, orang hak mula-mula peluk agama Islam mengikut sirah Ibnu Hisham
as-sabiqunal awwalun ini seramai 40 orang. Jadi ramai-ramai hak daripada 40 orang ni hak berani membaca Al-Quran secara terang-terangan di Mekah ataupun berhampiran dengan Kaabah adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia orang yang berani, dia orang yang hebat, dia juga adalah daripada kalangan ulama us-sahabah, ulama daripada kalangan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana dia boleh memeluk agama Islam? Dalam buku, dalam sirah menyebut Abdullah bin Mas'ud ini, dia daripada kecil lagi kerja dia mengembala kambing. Pera kambing jak kecil lagi. Dia pera kambing, dia memelihara kambing, bukan milik dia, tetapi milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Kerja dia pera kambing. Pera kambing tubik pagi balik petang, tubik pagi balik petang. Tiba-tiba satu hari dua orang lelaki mari jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Mari jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud di tempat hak dia mengembala kambing. Abdullah ni tengok dua orang ni agak kepenatan, letih, nampak letih. Maka dua orang ni dia minta Abdullah bin Mas'ud untuk perah susu kambing hak dia pera tu kerana kehausan. Dia mari, dua orang ni mari dalam keadaan penat. Dia minta Abdullah bin Mas'ud untuk perah susu kambing untuk dia minum. Maka Abdullah pun menjawab, aku tidak boleh berbuat demikian. Mana boleh aku nak perah susu bagi kamu, kerana kambing ni bukan milik aku. Kambing ni bukan milik aku, maka aku tak boleh nak perah susu kambing beri kepadamu, kerana aku ini diamanahkan. Aku ini diamanahkan untuk jaga kambing tersebut, bukan kambing aku. Mana boleh aku perah ataupun aku bagi kepada orang nak, siapa-siapa nak, tak boleh. Kerana aku ini hanya menjaga amanah, bukannya kambing ni milik aku. Maka dua orang ni tak kata gapo. Bila Abdullah bin Mas'ud royak lagu tu, dua orang ni tak kata gapo, senyap je. Nampaklah di muka dua orang ni mereka bersetuju dengan jawapan daripada Abdullah bin Mas'ud. Salah seorang daripada dua orang tadi tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, mu tunjuk kepada aku anak kambing betina yang belum dikahwini jantan, belum nikah lagi. Cuma tunjuk kat banyak-banyak kambing ni, mana kambing betina hak tak nikah lagi. Abdullah pun tunjuk, menunding jari dia ke arah anak kambing betina yang ada dekat dengan dia. Akhir sekali lelaki tersebut igak kambing hak ditunjukkan oleh Abdullah tadi, maka dia sapu di bahagian susu kambing dengan tangan dia sambil menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil tangan dia pun sapu di susu kambing betina hak tak nikah lagi. Dia sapu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah tengok peristiwa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut dalam keadaan pelik. Muka bodoh. Dia tengok lelaki ni buat pelik. Dia kata dalam hati,
Mana boleh. Anak kambing hok tak nikah lagi, hok tina ni tubik susu. Sedangkan dia ni tak nikah lagi. Ada kambing tina tak nikah lagi, mana ada susu. Dia kata lagu tu dalam hati dia. Dia pun tengok lelaki tadi buat sapu, baca doa tadi. Tiba-tiba kejut. Abdullah bin Mas'ud kejut. Susu tadi, orang panggil katung. Susu hok kambing tadi, hok tak ada susu, tiba-tiba dipenuhi dengan susu. Tiba-tiba ada susu. Bukan setakat ada susu, sampai nitik nah. Maknanya penuh. Penuh susu hok ada dalam bekas dia tu. Di tempat dia tu. Cepat-cepat ambil bekas tak ada. Ambil bekas tak ada susu tersebut. Maka dua orang lelaki ni minum. Minum susu yang disapu tangan dia tadi dengan selera dah. Banyak menggoda harga ni. Dia siap ajak lagi. Lelaki tu ajak Abdullah bin Mas'ud untuk minum bersama-sama dengan dia. Bila kenyang minum susu tadi, maka lelaki hok sapu tadi, dia kata kecut semula. Dia jamur di kantung susu, kecut semula. Maka kantung ataupun susu kambing tadi kecut dengan sendiri dia, kembali ke rupa asal. Maknanya kembali pada asal, tak ada susu. Bukan sakat tak ada susu, tapi rupa dia tu kembali kepada asal. Abdullah bin Mas'ud tengok. Abdullah kata, aku nak muajar kepada aku baca hok mu baca tadi. Aku nak muajar kepada aku doa ataupun baca hok mu ajar aku tadi. Maka Abdullah bin Mas'ud, maka lelaki tersebut dia royak kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu adalah kanak-kanak yang cerdik. Kamu adalah kanak-kanak yang cerdik. Mu ni budak cerdik. Lelaki itu meroyak kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka kejadian tadi menyebabkan Abdullah bin Mas'ud berasa untuk belajar, berasa untuk mengetahui lebih lanjut lagi dengan bacaan-bacaan yang dibaca tadi. Siapa dua orang lelaki itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Dia mari tu memang penat sungguhlah. Dia nak teh Abdullah bin Mas'ud bui kedok susu ke dia. Bila Abdullah bin Mas'ud kata lagu tu, mana boleh, ini adalah amanah, bukan kambing aku. Maka dia tahu bahawasanya Abdullah bin Mas'ud adalah kanak-kanak yang cerdik, kanak-kanak yang bijak. Maka selepas daripada tu Abdullah bin Mas'ud belajar tentang Islam, belajar. Akhir sekali Abdullah bin Mas'ud memeluk agama Islam. Dia peluk agama Islam. Bila dia peluk agama Islam, dia menawarkan diri untuk menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak perah kambing dah. Bila dia peluk agama Islam, dia tak perah kambing dah. Akhir sekali dia berkhidmat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadam, sentiasa bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pergi mana, dia ada. Rasulullah nak pergi masuk rumah, dia dulu masuk rumah. Rasulullah nak masuk bilik tidur, dia masuk dulu. Rasulullah nak pakai kasut, pakai selipar, dia hok pakai. Rasulullah nak pecah, dia hok pecah. Dia belakang. Ni Abdullah bin Mas'ud. Sehingga mana hebat tak hebatnya Abdullah bin Mas'ud,
Nabi bagi keizinan kepada beliau. Ada gapo-gapo mu boleh masuk dengan jumpa dengan aku direct. Boleh jumpa dengan aku serta-merta. Tidak ada halangan kepada kamu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini kehebatan yang ada kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan kehebatan Abdullah bin Mas'ud ini juga, kita lihat bagaimana kehebatan yang ada kepada dia. Dia memahami ayat-ayat Al-Quran. Dia memahami ayat-ayat Al-Quran dan bacaan Al-Quran. Dia baca sebagaimana yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam. Nabi baca lagu tu lah bacaan Ibnu Mas'ud. Nabi baca lagu tu lah bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini pengiktirafan yang diberikan kepada Rasulullah, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud. Bisa tak bisa dia ketika mana peristiwa berlaku dengan rombongan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Satu rombongan pada waktu malam jumpa terserempuk dengan Abdullah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka bila berjumpa dalam keadaan gelap, Umar tak cek siapa yang ada dalam rombongan tersebut. Maka Sayyidina Umar kata, mu ni puak-puak mu ni mari mana? Puak-puak mu ni mari mana? Maka ada seorang lelaki menjawab, min kulli fajjin amiq. Min kulli fajjin amiq. Jawab dia dengan ayat Quran. Maksud dia gapo? Aku mari daripada pedalaman. Umar tanya lagi, mu nak pergi mana? Mu mari mana? Mu nak pergi mana? Abdullah bin Mas'ud jawab dalam gelap. Umar tak nampak, mu dalam gelap. Bunyi suara je. Abdullah bin Mas'ud menjawab, ilal baitil atiq. Dia maksud dia nak pergi Mekah. Jawapan yang dia jawab tu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ilal baitil atiq. Aku nak pergi Mekah lah maksud dia. Umar tanya lagi, ada ke orang alim bersama-sama dengan kamu? Ada ke orang alim bersama-sama denganmu? Ada ke orang alim ulama denganmu? Sayyidina Umar nak teh. Maka dia tanya, manakah ayat-ayat Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jawapan dia tak tahu siapa hok jawab, tapi hok jawab tu Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya lagi, Umar tanya lagi, ayat manakah yang paling jelas? Banyak-banyak ayat Quran, ayat mana hok paling jelas? Abdullah Mas'ud menjawab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Hak tu khatib kita duk baca. Dia jawab lagu tu. Umar tanya lagi, manakah ayat-ayat Al-Quran yang paling menyeluruh? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jawabnya Abdullah ibnu Mas'ud. Sayyidina Umar tak nampak lagi siapa hak jawab tu. Tanya lagi. Akhir sekali Sayyidina Umar kata, adakah Abdullah bin Mas'ud ada bersama denganmu? Duk tanya jawab dengan ayat Quran belakang. Abdullah Mas'ud ada denganmu ke? Demo ni kata, ya, Abdullah bin Mas'ud ada bersama-sama dengan kami. Maknanya jawapan yang dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud itu betul. Sayyidina Umar tanya, jawapan yang dijawab tu adalah betul. Ini kehebatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Orang yang hebat, ulama yang hebat.
Sebagaimana yang kamu sebut di awal tadi, Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling berani, ataupun orang yang pertama yang membaca Al-Quran di tepi Kaabah. Sahabat-sahabat Nabi ni duduk buah sama-sama dia. Sebab kena tindah, kena seksa dan juga sebagainya. Maka di kalangan popok dia ni sebut, dia kata, demi Allah, Quraisy belum lagi mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Popok ni tak dengar lagi ayat Quran yang kita baca ni. Siapakah di kalangan kita yang mahu memperdengarkan ayat tersebut? Tak ada ke di kalangan popok kita ni hok gi baca Quran biar kafir Quraisy ni dengar? Abdullah bin Mas'ud pun berkata, aku sanggup mengalunkan ayat Al-Quran, baca ayat Quran biar orang kafir dengar ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Nabi pun pada kata, tak usahlah, kami bimbang. Takut kami bimbang keselamatan kamu bimbang. Takut mu dibaca, mu kena bunuh kau, mu kena seksa kau. Aku takut munggu popok kafir ni buat macam-macam dah kita. Abdullah bin Mas'ud bertegah, tak apa, biar aku baca, biar aku baca. Akhir sekali dia pergi di tepi Kaabah. Masa tu popok kafir duduk berada di sekeliling Kaabah. Duduk di keliling Kaabah, dia pergi dekat Kaabah, dia pun baca. Dalam kitab ni dia duduk di maqam Ibrahim. Dia duduk di maqam Ibrahim, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Dia baca ayat tu. Dia baca ayat daripada surah Ar-Rahman. Akhir sekali apabila duduk baca, kafir Quraisy duduk dengar. Abdullah bin Mas'ud ni duduk baca gapo? Mereka pun pakat paling. Ayat gapo? Gapo hok disebut oleh Abdullah bin Mas'ud tadi? Dia muni kata ayat Quran dah. Celaka Abdullah bin Mas'ud. Berani dia mari baca ayat Quran di tempat kita, di Kaabah kita. Akhir sekali demo ni pun katak dia. Demo ni pukul dia, demo ni katak dia, menyebabkan cedera parah. Menyebabkan cedera parah, darah bercucuran. Maka dia kelik jumpa dengan saing-saing dia, jumpa dengan sahabat-sahabat yang lain dalam keadaan darah yang keluar, masih lagi keluar daripada luka dia. Maka dia kata, demi Allah, sekarang musuh-musuh Allah Ta'ala memandang remeh kepadaku. Kalau mudah, esok aku akan pergi baca lagi. Aku pergi baca lagi. Aku tak takut dengan apa yang berlaku kepada diri aku. Dia aku tak takut untuk pergi baca pula selepas pada ni. Walaupun kafir Quraisy duk kata aku, siapa aku ni berdarah. Ni semangat yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini umur dia panjang. Dia sempat hidup sehinggalah khilaf khalifah yang keempat, iaitu Uthman bin Affan. Dia sempat bersama-sama dengan Khalifah Uthman bin Affan. Ketika tu dia nazak, dia nak mati. Khalifah Uthman bin Affan mari jumpa dengan dia. Uthman bin Affan tanya, mu nak royak gapo kakku? Dia kata, aku nak royak pasal dosa-dosa aku. Aku nak royak pasal dosa-dosa aku. Lepas tu gapo pula mu nak? Mu nak royak gapo? Aku nak royak pasal dosa-dosa aku. Dia gapo mu nak? Dia kata, aku nak rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hebat. Takut dosa.
orang dia ni takut kepada dosa. Sedangkan kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini ulama sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sahabat-sahabat Nabi ni jamin syurga belaka. Tapi masih lagi memikirkan pasal dosa. Mu nak gapo? Aku nak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Patu gapo hak mu nak untuk kamu, untuk keluarga kamu. Selepas mu tak ada ni, mu nak gapo? Mu nak beri gapo-gapo ke kepada anak-anakmu? Selepas mu ni mati, Abdullah bin Mas'ud kata, aku tak perlu gapo-gapo mu beri kepada anak aku. Tak usah berilah gapo-gapo kepada keluarga aku, kepada anak aku. Harta kau duit tak perlu. Tak perlu. Mu nak beri ke anak perempuan aku, kau tak perlulah. Mu bimbang kau dia jadi miskin. Abdullah bin Mas'ud kata, mu bimbang kau dia jadi miskin. Kalau mu tak beri duit dia, mu tak bagi harta ke dia, mu bimbang kau. Katanya Abdullah bin Mas'ud kepada Uthman bin Affan. Maka Abdullah bin Mas'ud royak kepada Uthman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lama. Orang yang ada baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, biasanya baca sebelum tidur, baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, Nabi kata dia tidak akan fakir, dia tidak akan miskin. Ni amalan-amalan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW, sebelum kita tidur, kita baca surah Al-Waqi'ah. Buat kedok, wallahu alam. Tapi inilah orang panggil wasiat, ataupun orang panggil sunnah Nabi SAW. Tiap-tiap malam kena baca surah Al-Waqi'ah sebelum kita tidur. InsyaAllah kita tidak akan ditimpa kefakiran. Maka selepas pada tu, lepas Abdullah bin Mas'ud duduk buah dengan Khalifah Uthman bin Affan, akhir sekali Abdullah bin Mas'ud telah meninggal dunia, telah wafat dan ditanam di perkuburan Baqi'. Butunglah orang-orang yang ditanam di perkuburan Baqi' di Mekah tu. Di Madinah. Baqi' ni di Madinah. Butunglah dia. Ditanam di sana kerana di sana ramainya ulama-ulama daripada kalangan sahabat. Dan Abu janji tadi, kita lihat bagaimana hebat terhebat Abdullah bin Mas'ud. Dia berjaya membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Dia perang Badar, dalam perang Badar ni Abdullah ni dia target nak bunuh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud dia cari Abu Jahal untuk dia bunuh. Akhir sekali dia jumpa dengan Abu Jahal. Apa yang dia buat? Anni darabtuhu bisayfi. Aku kerak kepala dia dengan pedang yang ada di tangan aku. Dia pedang yang ada tangan dia, dia kerak kepala Abu Jahal. Dia kerak kepala Abu Jahal. Akhir sekali dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qata'tu ra'sahu bisayfi fa atmamtu qatlah wa qata'tu ra'sahu bisayfi. Aku telah membunuh dia dengan pedang yang ada di tangan aku. Thumma ataitu bihi Rasulullah. Aku pun jumpa dengan Rasulullah. Aku bawa kepala Abu Jahal, pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku royak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahlin. Ini kepala Abu Jahal. Aku mari jumpa denganmu ni, aku bawa kepala musuh Allah Ta'ala, iaitu Abu Jahal. Faqala,
Maka Nabi pun menjawab, Allahu Akbar. Nabi takbir. Takbir ni sunnah Nabi. Takbir ni sunnah Nabi. Allahu Akbar. Haza Fir'auni. Nabi jawab, ini adalah Fir'aun. Nabi kata Abu Jahal ni Fir'aun. Haza Fir'auni wa Fir'aunu ummati. Dan Fir'aun pada zaman kita. Nak royaknya Fir'aun ni bukan zaman Nabi Musa je ada. Fir'aun ni setiap masa, setiap zaman adanya Fir'aun. Kerana apa? Kerana kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun zaman dia, iaitu Ramsis. Mengikut kajian. Kalau Fir'aun pada zaman Nabi Muhammad ni siapa? Abu Jahal. Kerana apa? Kerana kejahatan dia lawan Islam, kejahatan dia khianat kepada Nabi, jahat atau jahat dia tu macam-macam lah hak dia buat. Maka Fir'aun ini ada sepanjang zaman, ada sepanjang masa, cuma wataknya berbeza. Hadza Fir'auni wa Fir'aunu ummati. Abu Jahal ni Fir'aun pada zaman kita. Jadi hak mana-mana jahat, hak mana-mana khianat kepada Islam, hak benci kepada Islam, itu adalah Fir'aun. Tak kira lah nama Melayu kau, nama Arab kau, nama, tak kira nama gapo. Tapi kalau dia buat jahat kepada Islam, dia khianat kepada Islam, dia nak runtuhkan Islam, haza Fir'auni wa Fir'aunu ummati. Ni kehebatan dan kelebihan yang ada kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia sanggup, orang panggil, mempertahankan Islam, sanggup mempertahankan Nabi SAW jak kecil lagi, sanggup berkorban, sanggup menjadi khadam kepada Rasulullah. Maka sebab itulah semangat yang ada ini kita kena ada dalam diri kita, untuk kita korbankan diri kita, korbankan segala-gala untuk kita mempertahankan agama kita. Mudah-mudahan cerita yang kita duk cerita sebelum ini dan hari ini sentiasa subur dalam hidup kita, dalam jiwa kita, untuk kita mempertahankan agama kita dan orang panggil memberi, orang panggil memberi kenyataan ataupun memberi ceramah ataupun memberi kesedaran kepada masyarakat kita berkenaan dengan Islam. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.